wa ta'ala memberikan ganjaran ke atas setiap huruf yang kita baca, insya-Allah. Kita teruskan pelajaran kita kitab Khuluquna, poin yang ke-11 mengenai akhlak seseorang sesama manusia. Kami cinta kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kami cinta saudara kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami benci juga kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta dan benci adalah suatu perkara yang biasa, sifat ataupun perasaan yang biasa dalam diri seseorang. Seseorang tidak mampu untuk mencintai atau menyintai segala yang dilihat, dan seorang pun tidak mampu untuk membenci segala apa yang dilihat ataupun apa yang diketahui. Perkara yang kena atau perkara yang sesuai dengan pendapat ataupun pendirian dirinya, dia akan cinta kepada perkara tersebut. Dan perkara yang tidak sesuai dengan pendirian ataupun dengan prinsip kehidupannya, dia akan benci kepada perkara tersebut. Kita tidak menetapkan kecintaan kita dan kebencian kita kepada sesuatu benda, melainkan di situ letaknya keredaan Allah dan kemurkaan Allah. Kita cinta kepada perkara-perkara yang akan membawa kepada keredaan Allah, dan kita benci kepada perkara-perkara yang boleh membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sebagai manusia kita membenci seorang manusia yang lain. Betapa jahatnya orang tersebut, betapa negatifnya orang tersebut. Yang kita boleh benci adalah karakter atau sifat yang ada pada seseorang. Kita benci kekufuran, tapi kita tidak benci kepada orang yang kafir, kerana mereka itu manusia. Mereka itu memiliki hak untuk hidup di bumi dengan keamanan, sama seperti kita. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kurniakanlah daripada rezekimu hanya mereka yang beriman kepada Engkau. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku berikan rezeki kepada semua orang, baik yang beriman kepada aku ataupun yang tidak beriman kepada aku. Kerana dunia ini ada tempat untuk semua orang. Siapa yang berusaha, dia yang dapat. Tapi akhirat disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hanya mereka yang beriman kepada Allah. Namun kita tidak tahu siapa yang masuk syurga dan siapa yang akan masuk neraka. Maka kerana itu, jangan kita memandai-mandai membenci seseorang dengan alasan dia itu adalah ahli neraka. Tak dituntut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan nama-nama orang yang pasti masuk neraka dengan memberitahu kepada kita nama samaran mereka. Allah tak beritahu nama mereka. Seperti Fir'aun. Fir'aun bukan namanya, namanya nama lain. Fir'aun itu adalah title yang diberikan kepada Raja Mesir pada ketika itu. Title yang bukan nama. Allah menyembunyikan nama seseorang itu daripada tercemar namanya dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mahu seorang itu menghina seorang yang lain. Hanya kalau kita nak berikan contoh perbuatannya. Jangan berikan contoh dengan namanya sekali, kerana ianya boleh boleh menjatuhkan maruahnya, menjatuhkan aibnya. Dan kami telah bincangkan, hatta siapa pun musuhnya Nabi SAW, kalau ada daripada anak cucu mereka yang beriman kepada Nabi, Nabi tidak izinkan mereka untuk membicarakan akan keburukan ayah mereka di hadapan mereka, untuk menjaga hati orang. Abu Jahal anaknya Ikrimah masuk Islam. Bahkan selepas kematian Abu Jahal, Ikrimah
menjadi salah seorang ketua tentera memerangi Nabi SAW, tapi Nabi maafkan, Nabi terima Islamnya. Nabi SAW tidak memarahinya, tidak mengatakan dahulu kau perang kepada aku sekarang benci kepada engkau, pergi kau daripada sini. Bukan begitu sifat Nabi SAW. Kerana kalau seorang itu benci kepada seseorang, mustahil untuk dimaafkan kesalahan dan kesilapan yang seseorang itu lakukan. Tapi kalau kebenciannya dan kecintaannya diletak kepada kecintaan dan keredaan dan juga kemurkaan Allah, maka dia akan lihat perkara yang dilakukan dan bukan zat orang tersebut. Kita cinta kepada Allah Subhanahu, kita cinta kerana Allah, dan kita juga benci kerana Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita daripada membenci antara satu sama yang lain, yang kita benci perbuatannya, tak suka dia, tak suka yang ini amalannya, tak suka dia membunuh orang, tak suka dia membunuh antara satu sama yang lain, tidak suka dia mencuri, tidak suka dia, kita tak suka dengan perbuatannya. Dan dalam masa yang sama kita mendoakan senantiasa kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah agar mereka mendapat kurniaan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita doa kepada umum, jangan doa hanya untuk muslimin. Misal kita nak didoakan diangkat bala, jangan hanya doakan diangkat bala oleh kaum muslimin. Semua orang pun tak boleh kena bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni semua orang pun kita telah mengharapkan tidak dikenakan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan agar semua ini bala wabak, kerana kalau ditimpa kepada orang lain pun ada efeknya kepada diri kita. Bukan maknanya kalau orang lain kena kita tak ada apa-apa lah. Kita doakan kesejahteraan kepada semua orang, kerana kita cinta kepada semua orang. Bukan kerana dalam salat kita senantiasa mendoakan kepada kaum muslimin, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kita ucapkan salam kepada mereka. Almarhum Ustaz Abdullah Al-Lufni mengatakan yang ini yang termasuk dalam doa tersebut hanya orang-orang yang salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kerana bukanlah termasuk hamba-hamba Allah yang saleh kalau seseorang itu tidak beribadah kepada Allah. Jadi kita doakan kepada semua manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohonkan hidayah kepada orang-orang yang belum lagi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat manusia yang benar, yang inginkan kebaikan untuk orang lain. Dalam khutbah kemarin kita mempelajari satu sifat yang dinamakan dengan sifat izah, iaitu sifat senantiasa mementingkan orang lain daripada hak dirinya. Dalam satu peperangan, salah seorang daripada sahabat yang sedang berperang itu sangat kehausan kerana terlalu banyak darah yang dihilang. Lalu dalam peperangan biasanya ada water boy lah, dan ada orang yang memegang air untuk berikan air kepada orang-orang yang memerlukannya. Maka datanglah orang yang memegang air itu atau water boy itu kepada sahabat itu, ingin untuk memberikan dia air. Hampir dia minum, dia terdengar saudaranya, sahabat yang lain pun sedang meminta air. Dia katakan, kau pergilah kepada si B itu lebih perlukan daripada aku. Maka water boy itu mau pergi kepada yang si B. Bila sampai ke B, terdengar jeritan yang C, yang nombor 3. Lalu sahabat yang B mengatakan, pergilah kau kepada yang C, kerana lebih perlukan air itu lebih berat. Maka dia pun berlari pergi ke C. Namun bila sampai ke C, meninggal C, tak sempat untuk minum air. Patah balik kepada B, meninggal B, tak sempat untuk minum air. Patah balik kepada A, meninggal A, kerana tak sempat minum air. Apa dia punya pelajaran daripada ini? Izah, mengutamakan orang lain daripada dirinya. Boleh sahaja dia minum kemudian dikatakan berikan kepada orang lain, tapi dia memikirkan orang lain itu lebih berhajat kepada air ini lebih daripada diriku. Itu adalah sifat izah, mementingkan orang lain lebih daripada dirinya.
bukan mementingkan diri sendiri. Itu yang poin yang selepas itu, meninggikan diri kami melebihi semua matlamat peribadi dan cita-cita kami. Yang ini bukan hanya matlamat kami sahaja yang kami inginkan, lah, matlamat yang baik untuk semua orang, cita-cita yang baik untuk semua orang, yang dapat menyelamatkan umat manusia. Bukan hanya diri sendiri, bukan hanya fikir macam mana aku nak selamat daripada api neraka. Yakni selamatkan diri terlebih dahulu, kemudian kita fikirkan untuk selamatkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Memelihara, menjaga diri kita daripada api neraka. Kemudian apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ahli keluargamu. Ini jangan kamu cuaikan ahli keluargamu. Selepas kamu selamat, kamu mengetahui perkara-perkara halal dan haram, kamu mengetahui perkara yang fardu ain, ajarkan kepada ahli keluargamu. Dan katakan biarkanlah mereka, yang penting nafsi. Bukankah Nabi pun mengatakan nafsi? La, yang mereka itu mengatakan nafsi kerana takut kepada kemurkaan Allah di akhirat nanti, bukan di dunia. Di dunia mereka sibuk untuk berdakwah kepada manusia, mengajak manusia untuk kebaikan. Maka kita cinta kepada manusia, kita ingin kebaikan sampai kepada mereka. Kalau kita benci kepada manusia, mustahil kita ingin kebaikan itu sampai kepada mereka. Kita inginkan semua kebaikan untuk diri kita. Kalau ada satu position di dalam kerja kita untuk diangkat atau dinaikkan pangkat, kita mengutamakan siapa? Diri kita terlebih dahulu untuk mendapatkan position tersebut lebih daripada teman kita. Yang kita bukan salah untuk kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, tapi kalau diberikan perkara itu kepada orang lain, jangan kita hasad, jangan kita benci, jangan katakan aku buat usaha penat-penat, orang lain yang dapat. Kalau gitu, di mana keikhlasan kita? Kenapa kita marah dan kita sedih dengan kemenangan ataupun nikmat yang orang lain dapat, walaupun kita tak dapat izah? Utamakan mungkin diperlukan guide yang lebih daripada diri kita. Berikan keuzuran kepada saudara kita. Bukan berarti kita sahaja yang nak gaji yang lebih, kita nak pangkat yang tinggi. Kalau itu sahaja yang kita inginkan, sia-sialah kehidupan kita. Kerana matlamat dalam kehidupan kita adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidak terletak pada pangkat dan gaji kita. Keridhaan Allah terletak kepada bagaimana kita menolong antara satu sama yang lain. Kita benci kerana Allah dan kita cinta kerana Allah. Kalau kita benci akan perkara yang personal, hasad kita, dengki kita. Dan apa jadi kalau kita hasad dan dengki? Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad dengki memakan kebaikan kita seperti mana api memakan kayu. Habis amalan kita, tak guna. Solat macam mana punya hebat pun, tahajud daripada jam 2 pagi pun, kalau siang harinya penuh dengan hasad kepada manusia, apa gunanya dia memperbanyakkan ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nak menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, menjaga satu sahaja. Menjaga apa? Hati kita. Namun menjaga hati itulah yang susah. Nabi SAW mengatakan, ala fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Di dalam diri manusia ada seketul daging. Kalau ianya baik, baiklah seluruh anggota badan.
Kalau ianya kotor, ianya busuk, ianya keji, maka kejilah, busuklah, rusaklah seluruh anggota badan. Apakah dia? Hati. Hati mulia, lisannya tidak akan keluar kata-kata yang keji. Hati dia mulia, otak dia tidak akan berfikir perkara-perkara yang negatif. Hati dia mulia, hatinya bersih, dia tidak akan memandang orang dengan pandangan hina. Hatinya bersih, dia tidak mahu mendengar tentang kejahatan orang lain. Hatinya bersih, dia ingin untuk selalu menolong orang. Hatinya bersih, dia ingin untuk berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Hati memainkan peranan. Hadis Nabi, kata-kata para ulama, kalau kettle ataupun tempat letak air, kita letak dalam tempat air itu Milo, keluarnya Milo. Kita letak teh, keluarnya teh. Tak pernah kita letak kopi, keluar teh. Tak pernah kita letak Milo, keluar Nescafe. Tak pernah. Begitulah hati kita. Hati kita baik, diterjemahkan dengan lisan kita. Hati kita buruk, diterjemahkan dengan lisan kita. Bukankah para ulama yang kita duduk dengan mereka, bila kita duduk dengan mereka semeja misalnya, apa yang mereka lakukan? Mengumpat tentang hal orang, bercakap tentang hal orang, komplain, mengadu tentang hal masyarakat. Yang mereka keluarkan semua kata-kata hikmah, yang mereka keluarkan ayat-ayat Al-Quran, yang mereka keluarkan hadis. Kenapa? Dalam diri mereka penuh dengan cahaya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini tak mungkin kalau seorang itu tidak cinta kerana Allah SWT. Tak mungkin kalau seorang itu benci bukan kerana Allah SWT. Bila kita nasihat kepada orang, lihat kepada hati kita. Kenapa kita menasihati orang tersebut? Dan kalau nasihat itu dirijak, ditolak oleh orang lain, dan kita marah, soalannya kita nasihat itu kerana siapa? Untuk dipuji orang? Dan saya sia-sialah nasihat kita. Kalau semua orang nasihat didengari, tak ada orang yang akan ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang lebih mulia, lebih pandai untuk menasihati orang lain lebih daripada Nabi SAW. Tapi adakah nasihatnya semua diterima oleh masyarakat ni? Kalau nak berhujjah, tidak ada orang yang pandai berhujjah lebih daripada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ketika hendak memalingkan pandangan kaumnya yang sembah kepada berhala, kepada sembah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang dilakukan apa? Memecahkan semua berhala. Lalu apa dia buat? Dia gantung kapaknya di atas berhala yang paling besar. Dia tinggalkan. Kalau kita mungkin kita pecahkan yang paling besar. Tapi Nabi Ibrahim sebaliknya, dia memecahkan semua yang kecil, yang besar ditinggalkan. Dia letak kapak di atas yang paling besar, kemudian dia balik. Esok semua orang datang balik ke kuilnya. Kalau mereka keluar kerana perayaan, mereka balik ke kampung nak ziarah balik Tuhan mereka, dan nampak Tuhan mereka kena pukul. Tuhan mereka dah hancur, nampak satunya besar. Tanya siapa yang buat ni? Lalu mereka kata ni mesti kerjanya Ibrahim, tak ada orang lain. Panggil Nabi Ibrahim AS. Ya Ibrahim, adakah kau yang buat? Apa kata Nabi Ibrahim AS? Tak, bukan aku. Ataupun Nabi Ibrahim tak katakan bukan aku. Nabi Ibrahim katakan, tanyalah yang besar tu, kerana yang pegang kapak dia. Kapak tak ada pada aku. Lalu apa jawab mereka? Ya Ibrahim, kau nak memperbodohkan kita? Yang ini, mana boleh yang besar tu pukul yang kecil? Mana boleh dia pegang kapak dan dia pukul? Ataupun dia hancurkan yang lain? Apa jawab Nabi Ibrahim?
Kalau begitu, kenapa kamu sembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak dapat menolakkan kemudaratan? Hujjah Nabi Ibrahim AS. Apa jadi selepas itu? Kata Allah SWT, terdiam mereka, tak tahu apa nak jawab. Nak jawab apa? Tuhan yang mereka sembah dah hancur. Tak tahu apa nak buat. Apa mereka buat? Campaknya ke dalam api. Hangriku, campak dalam api. Nabi Ibrahim katakan okey, campak, tak ada masalah. Keyakinan Nabi Ibrahim tak sama seperti kita. Kita baru kena usik sikit keimanan kita, dan kita jatuh kepada hasutan orang lain dan sebagainya. Walhasil dan selepas itu Nabi Ibrahim tak menuntut. Bila dia selamat daripada api, tak keluar balik, mana yang campak aku daripada api sini, aku campak kau balik dalam api. Tak begitu. Bukan begitu sifatnya Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana dia tak benci dengan perbuatan mereka. Dia tak benci dengan mereka. Dia tidak pernah ada hasad kepada perbuatan mereka, tak ada iri hati, kerana kecintaan dan kebenciannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Matlamat dan peribadi kita, cita-cita kita adalah untuk menjadikan orang lain lebih mulia daripada diri kita. Seorang guru, apabila dia mendidik anak muridnya, jangan dia ingat bahawasanya dia itu selama-lamanya akan menjadi lebih pandai daripada anak muridnya. Kalau begitu, dia akan sembunyikan certain ilmu, kerana dia takut nanti anak muridnya lebih pandai, orang semua belajar dengan anak muridnya, dan guru tidak ada anak murid. Seorang guru, bila dia mendidik anak muridnya dengan niat untuk anak murid itu jadi lebih baik daripada dirinya, raise kita punya matlamat, naikkan matlamat kita, bukan hanya peribadi diri kita, bukan hanya selalu ingat aku saja nak selamat daripada api neraka-Nya Allah, yang orang lain mereka punya pasal lah. Tak, ini peribadi kita, matlamat kita, tujuan kita adalah kita ingin orang lain mendapatkan lebih manfaat lebih daripada diri kita. Tujuan kita yang sebenarnya adalah untuk mendapat derajat yang tinggi nanti di akhirat. Kerana tempat kita kembali adalah kepada Allah. Yang kita inginkan nanti untuk mendapat pahala, untuk mendapat ganjaran ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di dunia. Di dunia kita lakukan kebaikan untuk semua orang dengan harapan Allah menerima amalan kita, Allah menerima pengorbanan kita, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tidak akan berpuas hati dengan apa-apa pun melainkan syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya pangkat yang tinggi di dunia? Apa gunanya orang semua sanjung kita di dunia? Apa gunanya orang merebut mencium tangan kita di dunia? Apa gunanya orang suka mengambil gambar kita, kerana nanti di akhirat kita diumbankan di dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Biar orang tak kenal kita pun, tapi yang kenal kita Allah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik manusia dalam majlis ada mereka yang hadir, kemudian mereka pulang, tak ada orang kenal, tak ada orang tahu mengenai dia, tak ada orang hiraukan dia, tapi dia itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan ustaz, dia bukan pensyarah, dia bukan khatib, dia bukan imam, dia bukan bilal, orang biasa datang untuk mendapatkan manfaat dan kemudian dia pulang. Orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mengharapkan apa-apa pun melainkan syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Namun gunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk manfaat kepada orang lain. Kalau Allah berikan kita nikmat untuk menjadi seorang yang mempunyai ilmu yang sedikit, sampaikan kepada orang. Mudah-mudahan dengan ilmu itu Allah akan memberkati kehidupan kita. Kalau Allah memberikan kita kekuatan yang baik, kekuatan yang kekuatan badan kita, tolong kepada manusia.
Allah berikan kita rezeki yang murah. Tak salah jadi kaya, tak salah jadi orang yang berjaya di dunia. Tapi yang salah orang yang kaya tapi kedekut, orang yang kaya tapi bakhil. Kerana itu dalam poin saya sikit satu poin nombor 14, kami bersedekah dengan apa yang mungkin ada walaupun sedikit. Sedekah bukan hanya bererti dengan wang ringgit. Seorang itu boleh bantu dengan apa sahaja kelebihan yang Allah berikan dengan kepada dirinya. Apa pun dia mampu tolong orang dengan apa, dia pandai berkata-kata, berikan nasihat kepada orang. Dia boleh khidmat kepada orang dengan tenaganya, khidmat orang dengan tenaganya. Apa yang ini sedekah yang orang lihat adalah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang masyhur, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min thalath." Ini apabila seorang anak Adam itu meninggal, yakni manusia itu meninggal, inqata'a, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Apakah 3 perkara itu? Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya kepada orang lain. Apa itu sedekah jariyah? Macam-macam. Sedekah kepada masjid, sedekah jariyah, sedekah untuk membuat perigi, sedekah jariyah, sedekah untuk buat perjalanan, sedekah untuk buat shelter. Bila orang berjalan ada shelter untuk mereka berlindung pun, itu adalah sedekah jariyah. Apa pun yang manfaat kepada orang lain, itu adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan kepada orang. Maka yang pertama tadi sedekah jariyah, walaupun orang yang sedekah itu dah meninggal, ganjarannya tetap kembali kepada dirinya selagi mana sedekahnya itu masih lagi digunakan oleh orang. Misal dia dalam kipas kepada masjid, selagi mana kipas itu dipakai untuk manfaat orang, selagi itulah pahala itu berjalan mengalir kepadanya, walaupun dia telah kembali ke rahmatullah. Dia buat perigi, selagi mana perigi itu masih lagi diminum oleh orang, selagi itulah dia mendapat pahala walaupun dia dah meninggal 100 tahun. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang orang lain manfaat daripada dirinya. Dia mengajar orang, walaupun mengajar satu ilmu. Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikanlah kepada manusia daripada diriku walaupun satu perkara, satu ayat, satu ilmu. Tapi pastikan ilmu, dan kita kena tahu had diri kita. Kalau kita ni bukan orang yang begitu berilmu, jangan kita pandai-pandai sampaikan semua jenis ilmu. Rujuk terlebih dahulu. Kadang-kadang kita punya memory can fail us. Kita kadang-kadang perkara-perkara yang jarang kita disoal mengenai faraid misalnya. Bukan maknanya semua asatizah pandai dalam faraid. Kadang faraid itu mungkin kalau dah lama dia tak praktis akan lupa. Jadi tanya kepada ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hatta dalam agama pun ada cabang-cabangnya. Bukan pada satu asatizah dia boleh jawab semua soalan. Tak. Ini mungkin ada yang dia boleh jawab, mungkin ada yang tak boleh jawab. Ada yang dia boleh mengajar, ada yang tak boleh mengajar. Seorang itu mesti tahu hadnya. Dan itu asatizah, apalagi orang lain. Tak salah kita mengajar anak kita solat, tak salah kita ajar anak kita Quran, qiraah. Kemudian mereka mengajar kepada orang lain, pahalanya kita dapat insya-Allah. Berterusan insya-Allah, pahala selagi mana kalau seorang itu beramal dengan ilmu yang kita berikan kepada dirinya. Masing-masing boleh menjadi sebab ilmu ini tersebar kepada masyarakat. Kemudian dengan syarat seorang itu mesti tahu dirinya, had dirinya. Jangan pandai-pandai buka kelas agama sebelum dia ataupun membaca kitab, mengajar sebuah kitab sebelum dia terlebih dahulu memahami isi kandungan kitab tersebut dan sebagainya. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, anaknya mendoakan
kepada ibu bapanya. 3 perkara ini terus akan mendapat manfaat kepada si mati walaupun dia telah meninggal dunia. Jadi sedekahlah, mulakanlah hari kamu dengan bersedekah. Sadaqatu sirri tutfi'ul ghadab rabbi. Sedekah dengan rahsia akan menghapuskan ataupun menghalangi keburukan Allah. Mulakan dengan sedekah pada pagi hari, Allah akan selamatkan kamu pada hari tersebut. Tak jadi turunnya bala ke atas kamu kerana sedekah yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah boleh macam-macam. Sedekah kepada masjid, sedekah kepada anak yatim, sedekah kepada orang-orang yang fakir miskin, sedekah kepada orang yang musafir yang nak pulang ke rumahnya, dan sebagainya. Sedekah tidak mengurangi rezeki kita, bahkan dia menambahkan rezeki kita. Janjinya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim. Janganlah kita ingat sedekah itu mengurangi rezeki yang Allah berikan kepada diri kita, bahkan ia menambahkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Maka berbanyak pada sedekah. Dalam hadis yang lain, di antara 7 golongan manusia yang akan diberikan perlindungan pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, iaitu seorang yang berinfak dengan tangan kanannya dan tidak diketahui dengan tangan kirinya. Berarti dia berinfak dengan cara rahsia, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Boleh tak seorang itu infak secara terang-terangan? Misalnya kat belakang saya, alhamdulillah, dan sudah ada infak Ramadan, nak tulis nama saya besar-besar, boleh tak Ustaz? Boleh. Innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu bergantung dengan niat. Niat awak itu apa untuk letak namanya? Ada untuk orang memuji, meletak mengambil gambar, atau kamu nak meletak nama supaya nanti kamu ingat kamulah yang infak pada hari tersebut dan sebagainya. Ala kulli hal, apa pun, innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu bergantung kepada niat kita. Niat kita baik, insya-Allah amalan itu baik. Tapi kalau niat kita jahat, niat kita yang negatif, maka kita akan mendapat perkara yang negatif. Amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hati yang bersih, yang mana hati kita itu adalah tanda keimanan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa berfikir bagaimana untuk memberikan manfaat kepada orang lain, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita hamba-hambanya yang suka berkhidmat kepada masyarakat, yang suka berkhidmat kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang suka bersedekah, yang akhirnya infak kita itu dapat kembali kepada ganjaran kita, kepada kitab kita, kepada dalam kubur kita, untuk meneranginya, untuk menjadi lampu di dalam kubur kita nanti, insya-Allah bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana fi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa dipersilakan kepada jamuan ringan di belakang, insya-Allah.